Bagaimana anda boleh berjaya melalui kekurangan diri anda? Yakinlah bahawa kekurangan adalah satu kelebihan. Di dalam siri berjaya melalui kekurangan diri ini, anda akan didedahkan bahawa anda adalah orang yang unik dan hebat sekali. Para pendengar sekalian, terimalah Dr. H.M. Tuah Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar sidang pendengar semua? Luar biasa bagus, hebat sekali. Rangsang diri kita sendiri dengan kata-kata macam tu, ya. Itu jauh lebih baik daripada kita kata lemahnya aku. Tapi itulah yang selalu kebanyakan daripada kita lakukan. Kita perlekeh diri sendiri, kutuk diri sendiri, kata itu, ini, begitu, begini. Terhadap siapa ni? Terhadap diri sendiri. Bila diri itu lemah, ya, terus lemah, lembam dan malas, salahkan diri. Salahkan diri tak apalah lagi. Kadang-kadang tu salahkan Tuhan. Apa salah Tuhan jadikan aku macam ni? Malas je rasa. Tuhan yang disalahkan. Amboi, banyak cantik. Sendiri yang malas, sendiri yang jadikan diri itu malas, Tuhan nak disalahkan. Sebab itulah sidang pendengar semua yang saya muliakan, saya rasa tidak salah kalau kita rangsang diri kita sendiri dengan menghargainya. Sentiasa berasa diri luar biasa bagus dan hebat sekali. Kalau tak luar biasa bagus dan hebat sekalipun, bagus dan hebat pun jadilah kan? Tak gitu? Ramai orang gagal lah, ya. Ramai dalam hidup ni. Sebab apa tahu? Sebab dia anggap diri dia tak bagus. Anda percaya tak? Ramai orang terus tak meningkat sebab anggap diri dia tu lemah, serba kekurangan. Ini yang silap ni. Bangsa kita ni pemalu tak kena tempat. Ini yang tak syok ni. Tang lain tak pemalu. Tang nak cemerlang hebat dan luar biasa bagus tu pemalu pula. Amboi mak. Malulah. I nak rajin-rajin sangat. Nanti orang kata I nak menunjuk-nunjuk. Tengok tu. Malulah I nak proaktif. Nanti orang kata I ni memandai-mandai. Tengok tu. Malulah aku nak mulakan ucapan Assalamualaikum dalam pejabat. Nanti orang kata aku tunjuk alim. Tengok tu. Kita ni malu tak bertempat. Malu salah tempat. Malu tak pasal-pasal. Yang malu tak pasal-pasal tu apa pasal? Tak ada pasal lah nak malu. Ada ke nak cemerlang bagus pun malu. Ikut satu kajian yang saya baca lama dulu. Kata kajian tu, Melayu didefinisikan sebagai bangsa yang pesimistik. Anda tahu apa itu pesimistik? Pesimistik ni kalau ikut kamus lah, ya, lebih kurang maksudnya murung, muram, tak yakin, malas. Dan saya banyak membaca makalah yang ditulis oleh orang barat yang mengatakan orang Melayu itu amat pemalu, sopan dan beradab penuh. Itu bagus. Itu bagus. Siapa kata tak bagus? Itu luar biasa bagus dan hebat sekali. Tapi tang pemalu dan perkataan amat itu yang tak berapa bagus. Orang teramat pemalu ni kadang-kadang susah juga. Ya, susah juga. Semuanya malu. Nak suruh bercakap malu. Nak buat kuih malu. Nak dengar kaset malu. Dengar kaset malu pula. Apalah kau ni tuah. Yang sopan, yang beradab penuh itu bagus, ya. Itu luar biasa bagus tu. Itu hebat sekali. Dan pemalu tu pun bagus juga. Tapi perkataan amat pemalu itu yang tak syok. Amat pemalu ni, ya, kira apa pun tak cemerlang lah. Orang yang teramat malu tanpa sebab ni tak hebat. Tak hebat. Tapi jangan salah faham. Islam suka orang pemalu. Nak gadis. Dia ni lebihlah dituntut sifat pemalunya. Nabi pun pemalu kan. Lebih pemalu dari gadis pingitan. Tapi pemalu yang dimaksudkan tu adalah pemalu dari sudut-sudut tertentu. Bukan semuanya malu. Kalau semuanya malu, apa yang tinggal lagi? Dan ramailah orang dia menyesali kekurangan yang ada pada dia. Misalnya apa?
Kenapalah aku ni pendek? Hai, kan ramai orang pendek mengeluh macam tu. Kalau tinggi macam si Anu tu kan bagus. Hai, kenapalah aku ni tinggi sangat sampai kalau lalu kat jenang pintu terpaksa tunduk. Masuk ni dah 20 kali terantuk kat pintu yang sama. 20 kali kau benjol. Benjol pun dah tak ada tempat dah. Hai, kenapalah aku ni tak lawa? Ni satu lagi. Kenapalah aku ni gemuk? Kenapalah aku ni penakut? Dah lah penakut, tak berani pula. Percaya tak? Ramai orang menyesali kejadian asal diri dia. Kalau takkanlah ada satu penyanyi tu lah. Satu penyanyi dekat Amerika tu kan. Daripada hitam jadi putih melepak. Daripada hidung kembang jadi hidung mancung. Tapi mancung yang kelakar lah. Sorry lah kepada penyanyi tu. Memang muka hang dah jadi kelakar lah ni. Sebenarnya kita kena jadikan kekurangan kita sebagai senjata keperkasaan kita. Dan jadikan kelebihan kita jentera untuk mencapai cita-cita kita. Faham? Contoh. Baik kita bagi contoh ya. Supaya kita mudah faham dan mudah nampak. Biasa tak tengok wrestling? Alah, Gusti lah Gusti. Pernah tak? Biasa tak tengok kat TV? Cuba tengok penggusti-penggusti tu. Setiap penggusti, dia ada kelebihan masing-masing. Dan juga kekurangan masing-masing. Setiap seorang. Cuba perhati betul-betul. Itulah dia. Kita ni asyik tengok aja tak dapat nak banner motivasi pun daripada situ. Sebenarnya tak ada siapa boleh kata setiap ahli gusti tu kuat. Kuat tu kuat lah. Kalau kalau nak bandingkan dengan kita yang memang lemah, lembek, lesu dan pemalu ni kan. Tapi tak semuanya kuat. Tapi yang jelas masing-masing ada taktik tersendiri yang membolehkan mereka menang satu-satu perlawanan yang mana orang lain tak mampu buat sebaik dia. Betul tak? Contoh. Saya bagi contoh lagi ni. Ben White. Dia ni kan kalau dia hempas orang ke belakang 3 kali memang padam punya. Padam tu kan matilah. Dah tak boleh bangun dah. Tak boleh bangun. Kurt Angle ya. Kalau dia kunci kepala orang tu ke belakang memang kalah punya. Undertaker kalau dia putar jari kawan jari lawan dah tu dia panjat tali dan pun dia lompat, dia hentak tangan orang tu memang senyap punya. Dan satu lagi Mysterio. Kalau orang tu dah terkapai kat tali kan, dia henjut kat tali, lepas tu dia lari dan dia berputar bertahankan tali tadi, kena kat muka orang tu memang terpelanting punya. Tak ada ahli gusti mana pun boleh buat gaya Mysterio ni. Faham ke apa yang saya cakap ni? Itulah. Tak nak tengok wrestling. Tengok wrestling ni tuan, kita boleh ambil banyak motivasi. Saya tengok wrestling ni sebagai hiburan semata. Tapi dalam masa yang sama juga, cuba membina motivasi. Membina teladan. Mengutip pengalaman. Banyak yang kita boleh belajar. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Yang sombong, yang bongkak bila dah berjaya sikit tu, kadang-kadang dia buat apa? Dia dabik dada je lebih. Lepas tu menceceh pula. Sampai kena hantam dari belakang. Apa motivasinya? Jangan bongkak lah. Sikit-sikit boleh. Tapi janganlah mampau sampai lupa diri. Itu dia. Satu lagi yang boleh kita belajar. The Rock. The Rock tu, The Rock yang dah pencen dah sekarang ni kan. Dia tu kalau dah menang sikit, dia mulalah buat taktik yang membuang masa. Yang membolehkan lawan dapat tenaga dia balik sebab lama sangat. Yelah, dia nak lempar penahan siku. Hayun-hayun tangan. Dah tu lari, kiri kanan, baru nak hentak orang tu. Masa tu orang tadi dah kuat balik. The Rock ni, dia selalu kalah sebab dia terlalu ngok. Kuat tu kuat lah. Baik tu baik lah. Tapi dia ngok. Boleh belajar tak dari kekuatan The Rock dengan kengokannya tu? Kita tengok wrestling, kita akan tengok banyak kebodohan orang dan kepintaran orang. Dan kita boleh tengok mainan dunia. Apa yang berlaku kat pentas tu, ya, kita boleh ukur. Dunia macam tu lah. Manusia yang hidup kat dunia ni macam tu lah lebih kurang. Ibaratnya,
kita boleh timba banyak motivasinya, tuan-puan, sidang pendengar yang mendengar rakaman ni semua. Itulah dia. Dan cuba kita renung kata-kata Mutiara ni ya. Kata dia apa? Ikutlah resmi ayam betina. Bertelur sebiji, riuh sekampung. Jangan ikut rasmi ayam jantan. Tak bertelur pun tumpang buat riuh. Itu ayam jantan punya kerja. Banyak hari listing macam tu. Dan kita pun kadang-kadang macam tu lah. Sikit aja berjaya dah mula bisingnya banyak. Baik, teruskan ya. Pertanyaan, boleh tak berjaya daripada kekurangan yang ada pada diri kita? Itu dia fokus rakaman ini sebenarnya. Persoalannya, boleh tak berjaya daripada kekurangan yang ada pada kita? Boleh. Jawapannya mudah. Boleh. Berdasarkan contoh-contoh ahli gusti yang saya kemukakan tadi. Nampak tu? Mysterio. Satu kekurangan pada dia. Apa dia? Dia pendek. Dia dah lah pendek. Kecil lagi. Kalau tengok fizikal Mysterio ni, memang tak boleh menang punyalah. Maklum, lawan dengan orang besar-besar. Dah lah besar, tinggi pula. Dah lah besar, tinggi, kuat pula. Dah lah besar, tinggi, kuat, main ngelat pula. Alah, sakitnya hati kita kan? Ada satu makcik tu ya, sidang pendengar semua, dekat Melaka ni. Makcik ni kisah benar ni. Dia minat sangat dengan wrestling. Tapi kalau dia tengok wrestling, dia pun turut wrestling tau. Orang tu tumbuk, dia pun tumbuk bantal. Berpeluh-peluh dia. Pukul dia, bantai dia, sepak dia, terajang dia. Bising mulut dia. Memang kira tak senang lah kalau tengok sebelah dia ni. Silap-silap penumbuk dia datang kat kita. Tengok wrestling ni jangan dengan semangat, tapi sebagai hiburan semata. Dalam wrestling mana ada adil? Yang baik selalunya kalah sebab terlalu baik. Kalau jahat selalu menang sebab main ngelat. Tapi kita boleh belajar banyak perkara dari situ. Betul tak? Cuba renung-renung kata saya. Betul tak? Kembali pada Mysterio ini ya. Satu hari tu kan, dia terpaksa berlawan dengan siapa tahu? Dengan The Big Show. Lah, The Big Show memang a very big man. Dia tu giant. Saya waktu tengok risau jugalah hati saya. Silap-silap mati The Mysterio ni Kang. Yelah, Big Show 2 kali ganda besar daripada Mysterio. Silap-silap 3 kali ganda tu. Mana boleh menang? Tapi tahu apa jadi? Mysterio menang. Macam mana dia boleh menang? Dia buat macam-macam taktik yang Big Show tak boleh buat. Jangan ingat orang besar tu memang banyak lebihnya. Banyak juga kurangnya. Dan begitu juga, jangan ingat orang kecil tu langsung tak ada lebihnya. Kadang-kadang banyak juga lebihnya. Ikut pada apakah dia tahu dan dia sedar dengan kelebihan-kelebihan dia tu. Itu je. Okey, katalah ya, Mysterio tu dia bernasib baik lah pada hari tu. Sebab The Big Show ni sakit perut lah, contoh kan. Tapi satu hari tu tuan, ya, dia lawan pula dengan The Brook. The Brook ni sebiji rupa beruk. Pandai pula orang putih bagi nama beruk kat dia. Kalau orang tak namakan dia Brook pun, saya pun memang akan beri nama Brook pada dia. Sebiji macam beruk. Tak percaya tengok. Sidang pendengar semua, apa jadi dalam perlawanan tu? Brook Lesnar pun tewas. Brook boleh tewas dengan Mysterio? Apa cerita ni? Dalam dunia penggustian antarabangsa, 2 orang yang dikatakan paling power dari grup jahat. Siapa lagi kalau tak The Big Show dan The Brooks. Tapi dua-dua pernah tewas oleh Mysterio. Bukan sekali. The Big Show tu, tak silap saya 2 kali dia jatuh ya, dengan Mysterio. Apa macam? Tak ke itu memberitahu kita, kekecilan tak semestinya satu kekurangan. Kebesaran tubuh badan tak semestinya satu kelebihan. Semua tu ikut pada bagaimana kita sedar atau tidak dengan apa yang kita ada, dengan apa yang Tuhan dah anugerahkan pada kita. Ramai daripada kita ni jadikan alasan apa? Kecil lah, tak lawa lah, tak kuat lah, sebagai alasan untuk tak nak cemerlang. Kira salahkan Tuhan lah tu. Jangan tengok realiti, tapi tengok potensi. Tuhan tak jadikan kita sia-sia. Mesti ada sebab dan mesti ada kelebihan-kelebihan tertentu yang tak ada pada orang lain. Ingat, setiap orang adalah unik. Setiap orang luar biasa bagus. Tak ada manusia yang tak bagus dan tak ada manusia yang tak unik.
Mutiara kata apa? Lempar batu sembunyi tangan adalah perbuatan pengecut. Tapi lempar batu tunjuk tangan adalah perbuatan bodoh. Ini selalu berlaku dalam wrestling, tuan-tuan. Dan kita boleh lihat dalam kehidupan kita. Macam itulah kebanyakan daripada kita ni. Okey. Itu dia tentang kita nak lihat bagaimana kita boleh berjaya daripada kekurangan yang serba ada, kalaupun ada. Okey, setelah saya berikan contoh-contoh yang power macam tu, takkanlah tak terasa apa-apa. Tak apalah, kok tak terasa apa-apa. Saya nak tambah lagi, boleh? Mari kita gariskan 5 alasan kenapa orang yang serba kekurangan boleh berjaya dan kenapa perlu berjaya. Ingat sekali lagi, setiap daripada kita memang banyak kekurangan dan setiap daripada kita memang banyak kelebihan. Kita masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangan. Tukarkan kekurangan jadi kelebihan untuk menggapai kecemerlangan dan pertingkatkan kelebihan untuk menggapai kejayaan. Boleh gitu? Boleh lah ya, takkan tak boleh kot. Baik, apa dia ciri-cirinya? Yang pertama, kita kena membuktikan sesuatu. Saya ulang, kita kena membuktikan sesuatu. Wahai semua orang yang dilahirkan ada kekurangan. Kita kena membuktikan sesuatu. Kita kena buktikan kekurangan yang ada pada diri kita adalah satu langkah untuk membina kecemerlangan yang mana orang yang ada kelebihan tak mampu gapai. Kalau kita asyik kata kita tak boleh, selamanya lah kita akan diperlekeh, diperbodoh dan dihina atas kekurangan-kekurangan yang kita ada tu. Tengok orang buta. Kadang-kadang orang buta punya bakul. Pernah tengok tak? Bakul orang buta punya. Yang orang buta buat lah. Lebih halus. Lebih cantik. Daripada bakul orang celik. Orang celik. Macam mana boleh jadi macam tu? Kadang-kadang orang buta dia lebih cepat hafiz daripada orang celik. Orang celik ni hafal lupa. Hafal lupa. Tapi ramailah juga kan orang buta yang terus buta kayu. Tak nak berusaha, berserah pada nasib, minta sedekah. Walhal boleh berusaha tu. Boleh. Sebab tak nampak cacatnya. Dan begitulah juga ramai orang celik boleh hafaz lebih baik, lebih cepat daripada orang buta. Semuanya ikut kelebihan masing-masing lah. Ada seorang wanita tu ya, sidang pendengar semua. Ini pun kisah benar lah ya, minta maaf lah saya cerita. Saya suka cerita kisah benar. Sebab daripada situ, kita bukan mereka. Daripada situ kita nak membina motivasi dan membina teladan juga pengalaman. Inilah kisah wanita ni. Setiap hari Jumaat, ada dekat pagar masjid. Setiap minggu kerjanya minta sedekah. Dululah ya, waktu saya pertama kali tengok wanita ni, hai simpatinya saya, hai kesiannya saya. Sebab dia ada anak kecil. Anak kecil tu dia masih menyusu lagi. Tidur je budak tu. Sekarang dah 2 tahun berlalu. Anak tu pun dah besar. Dah boleh bermain sendirilah orang kata. Dah boleh berlari-lari lah. Tapi mak dia masih minta sedekah di pintu pagar masjid yang sama. Ya Allah. Macam mana ni? Dan yang pelik pula tu, ada anak kecil lagi satu. Wah, produktif nampak. Kalau dulu tak mampu sebab anak kecil, ialah mungkin dia tinggal suami. Yalah kan, patutlah tu minta sedekah. Sekarang anak dah besar dan bertambah pula. Adakah patut masih minta sedekah? Adakah patut? Akal orang sioman akan jawab tak logik. Tapi peliklah. Misteri Nusantara lah tu. Anak bertambah tapi masih minta sedekah. Anak bertambah tu maknanya ada suami lah tu. Anak bertambah maknanya mampu lah tu. Apa tak gitu ke? Itu dia. Ini kisah benar ya, yang suka saya kemukakan untuk kita renung bersama. Untuk kita lihat di mana yang boleh kita ambil iktibarnya. Kalau umur yang panjang diukur dengan tahun, tangan yang panjang pasti diukur dengan gari. Itu untuk renungan kita sebagai mutiara. Untuk semua orang yang serba kekurangan dan serba kelebihan.
Dan wahai orang yang serba kekurangan, sebenarnya cabaran untuk anda berjaya lebih besar daripada orang yang serba cukup. Perasan tak? Orang tak kata, patutlah dia tak berjaya sebab dia serba kekurangan. Tapi orang kata, fulah mak, canggih tu. Dia tu rasanya taklah berapa okey. Fizikalnya, mentalnya, spiritualnya. Tapi tengok apa yang dia capai. Aku pun tak terbuat, man. Kita nak orang kata gitu atau kita nak orang kata gini? Kita yang pilih sendiri. Okey, kita sambung ya. Fakta yang kedua. Fakta yang kedua bunyinya, kita ada kelebihan yang orang tak nampak. Saya ulang. Kita ada kelebihan yang orang tak nampak. Yang ini yang kita nak kena sedar ni. Yang kita nak kena sedar. Kita kena faham dan percaya setiap yang dijadikan Tuhan tu pasti ada gunanya. Pasti ada peranannya. Pasti ada kepentingannya untuk seluruh kehidupan. Tuhan tak jadikan kita sia-sia. Begitu je? Tak. Alangkan ulat yang kita tengok jijik itu pun ada gunanya. Paling tidak jadi apa? Jadi makanan burung. Paling tidak lah. Kalau tidak burung nak makan apa? Itu contoh lawak lah tu. Yalah, kita ni mana ada nak bagi makan burung? Ke burung yang terbang tu kita panggil bagi makan. Jarang sangat orang buat macam tu. Alangkan orang kata ada buah pisang tu kena makan dik burung, mahu menyumpah. Kita sumpah burung tu bukan main lagi, dahsyat betul lah. Niat sedekah lah tu patutnya. Okey, cacing ni, kembali pada cacing. Cacing ni penting untuk buat lorong-lorong udara di dalam tanah. Tahu kan? Kalau tak ada cacing, tanah tak subur. Tengok cacing. Kita cukup menyampah dengan cacing. Kalau cangkul-cangkul tanah jumpa cacing, alamak gelinya. Tapi kalau tak ada cacing, insya-Allah tak subur tanaman kita. Sebab tak ada kolong udara di dalam tanah. Patutlah kita tanam pokok bunga ke, pokok sayur dalam pasu ke, susah benar nak subur. Mati tidak, hidup pun macam tak. Rupanya kita cuma tibai baja. Ruang udara tak pernah beri. Patutlah. Nampak betapa semua benda pasti ada gunanya. Nampaknya lepas ni kena cari cacing lah. Masuk dalam pasu tu. Letak pula dalam rumah. Silap-silap dia keluar pula. Setiap benda pasti ada lebihnya. Kita cari lebihnya kita. Jangan asyik tengok lemahnya kita. Alah, aku ni tak lawa. Solek macam mana pun takkan berkenan Tuah Iskandar pada aku. Alamak, Tuah Iskandar pula. Alah, aku ni memang tak pandai masak. Masak macam mana pun memang masin. Entah apa pasal entah. Anda yang mendengar, satu hari tu adalah seorang wanita. Dia beranak 5. Dia offer seseorang makan. Orang beranak 5 ni mestilah pandai masak, betul tak? Sebab, yalah, produktif apa? Ada 5 anak. Jadi, orang tu pun tanyalah, awak tahu masak ke? Dia kata, belum cuba, belum tahu. Yelah, belum cuba, belum tahu. Jadi, satu hari tu, dia makanlah wanita tu punya masakan. Allah, masinnya. Lepas tu, wanita tu pun tanya, sedap tak? Nak jawab tak sedap, mesti kecil hati. Nak kata sedap, memang tak sedap. Terkulat-kulat dia telan. Sebut jugalah, sedap. Padahal tekak, Masya Allah. Dia tak pandai masak. Tapi kenapa orang tu nak makan juga? Sebab dia gunakan kelebihan dia yang lain untuk pelawa orang. Nampak? Dia gunakan kelebihan dia tang lain untuk menutup kekurangan dia tang lain. Kita pun macam tu lah. Mana ada manusia kat dunia ni perfect, sempurna 100%? Mana ada? Tunjukkan saya. Selagi namanya manusia lah, mesti ada lemahnya, mesti ada lebihnya. Buat tak peduli dengan itu lemah dan selalu rangsang dengan itu lebih. Cemerlang gitu. Sampai kita kepada faktor ketiga. Orang yang serba kekurangan perlu lebih berjaya. Apa dia fakta ketiga? Buktikan Tuhan itu bijaksana dan adil. Saya ulang. Buktikan Tuhan itu bijaksana dan adil. Kejadian kita ni, sebenarnya bukti kekuasaan Tuhan. Betul.
Betul. Macam mana bentuknya, macam mana rupanya, macam mana keadaannya, macam mana situasinya, semua rangkuman pada bukti kewujudan dan kekuasaan Tuhan. Tuhan boleh buat kita apa bentuk sekalipun. Nak buat merah, nak buat hijau, nak buat kelabu, tai anjing, semua boleh. Katalah kita ni tak lawa sikit atau tak lawa sangat, itu kekurangan kan? Ui, silap. Itu bukan kekurangan, itu juga kelebihan. Kelebihan yang tak ada pada orang lawa. Ingat semua orang cantik tu beruntung ke? Tak semestinya. Malah realiti kehidupan kita ni, orang cantik selalunya hidup lebih susah daripada orang tak cantik. Lah, biar betul tu lah. Betul kak, bang, adik yang mendengar rakaman ni semualah. Termasuklah pakcik, makcik ke Datuk YB. Orang lawa, dia sentiasa takut kalau satu hari nanti dia jadi tak lawa. Orang tak lawa, dia tak perlu risau sebab memang keadaan dia dah gitu. Kadang-kadang, when times goes, orang yang tak lawa ni, kita tengok lawa pula. Betul tak? Orang lawa, pantang ada kedut sikit kat muka dia. Oi, dia mula rasa susah hati, dia tak boleh tidur dah tu. Orang tak lawa tak berapa kisah. Kisah jugalah tapi tak berapa. Berapa ramai hidup orang lawa tak okey? Tu, drama-drama Melayu tu. Filem-filem Hindustan, Hollywood, Bollywood, apa-apa wood lagi. Semua kisah orang lawa. Tak pernah nyaman. Ada saja yang terjadi. Baik atas tindakan sendiri atau orang bertindak ke atas dirinya. Tak gitu? Ada orang tu kan, dia orang ni, dia dapat bini lawa tau. Siang-siang dah sign kontrak. Liza, kalau abang mati, awak tak boleh kahwin lagi tau. Kalau awak menggatal, kahwin lagi, saya bangun dari kubur, cekik awak. Faham? Orang cantik ni memang tak senang duduk. Mana pergi pun dipandang dia orang. Dan orang sentiasa cari peluang. Boleh senang ke hidup kalau orang asyik perhati dan cuba nak attack? Orang buruk, orang tak kisah kan? Tengok tu, sampai buat kontrak lagi. Kan senang jadi orang buruk. Tapi taklah pula kita nak yang buruk. Dalam apa keadaan pun, kita nak yang cantik, yang baik dan yang menyenangkan. Tapi kalau dah tak dapat, syukurilah nikmat Allah tu. Sebab itu tak semua orang dapat. Yang buruk tu tak semua orang dapat. Dan kerana kita agak buruk, ikut ukuran dunia lah, ya. Ini ukuran dunia. Ukuran akhirat lain. Ukuran akhirat macam mana? Ukuran akhirat yang cantik tu amalnya, bukan wajah. Ibadahnya, bukan bangsanya. Sebab Tuhan tidak memandang rupa kamu daripada bangsa apa kamu. Berasal dari mana? Arab ke, Ajam ke? Tapi daripada amal ibadah kamu. Dan kerana kita agak buruk, ikut ukuran dunia. Ya, ukuran dunia semua ni. Kita kena lebih berjaya. Sebab kita buruk. Nanti orang kata, dia tu dahlah muka buruk, perangai. Allah, hai. Dahlah buruk, perangai pun buruk. Cubalah buat sesuatu sampai boleh orang kata, dia tu memang hebat. Muka tak seberapa lah. Tapi dia punya usaha, dia punya ibadah, dia punya kekuatan dalaman, ini macam. Nampak tak jari saya ni? Saya tunjuk ini macam dengan ibu jari ni. Lagipun, dengan membuktikan sesuatu, asasnya kekurangan kita ni, saya agak nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada asasnya serba lengkap. Allah Maha Adil, Maha Tahu, Maha Menilai. Semoga ada betulnya dan ada benarnya lah, ya. Dan ada satu mutiara. Lebih baik orang nampak kita sakit, tapi sebenarnya kita sihat, daripada orang nampak kita sihat tapi sebenarnya kita sakit. Lebih baik tak lawa lah daripada lawa menyusahkan orang dan masuk neraka. Tak gitu. Itu lebih kurang lah dia punya tamsilan dia. Okey, kita dah bicara 3 sebab orang yang kekurangan patut lebih berjaya. Sebenarnya bukan orang yang kekurangan, tapi berasa kekurangan. Sekadar itu.
Sekarang kita kenal pasti bentuk-bentuk kekurangan yang selalu manusia rasa ada pada dia. Kadang-kadang tak ada. Dia rasa macam ada. Tak ada sebenarnya. Dia rasa macam ada. Ini penyakit ni. Ni penyakit orang yang dia tidak yakin, tak suka dengan hidup, tak suka dengan diri dia, sampai dia nak keluar rumah pun dia rasa segan, malu. Ini dia penyakitnya. So, kita kenal pasti ya. Kita kenal pasti apa yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa macam tak okey ni. Yang pertama, rasa macam tak pandai. Saya ulang. Rasa macam tak pandai. Manusia sebenarnya pandai. Manusialah katakan. Mana ada yang tak pandai? Semua manusia pandai. Yang tak pandai itu bermula dari rasa macam tak pandai. Rasa macam tak pandai ni, dia berkaitanlah pula dengan psikologi. Kalau ingat kaedah membina imajinasi cemerlang. Dah dengar tak rakaman tu? Rakaman membina imajinasi cemerlang. Cuba dapatkan ya, supaya faham bagaimana imajinasi dan hati kita berkomunikasi untuk memberikan kita keadaan yang luar biasa bagus dan hebat sekali. Okey ya. Dalam membina imajinasi cemerlang, dia kata apa? Apa yang hati kata, minda percaya. Hati rasa macam tak bahagia, minda pun percaya. Hati rasa macam nak sakit, minda percaya. Itu yang taklah sakit pada hari itu, tapi jadi sakit sebab minda buat itu sakit. Contohlah ya. Ada seorang lelaki. Kita nak namakan dia apa ya? Kita namakan dia Izam lah, si Izam. Izam ni ceria waktu dia pergi pejabat. Alright, tak ada apa-apa masalah. Berasa hebat dan luar biasa bagus. Bila dia sampai kat pejabat hari itu, ada satu orang sudah tegur. Hai Izam, apa khabar kau? Aku tengok macam tak sihat je. Apa kata Izam? Engkau ni ada-ada je lah Roy. Aku sihat, cemerlang, luar biasa bagus ni. Kau tak nampak ke? Lepas tu, apa jadi? Kerjalah si Izam macam biasa, penuh iltizamnya. Tengah-tengah buat kerja, datanglah si Ahmad. Izam, alright ke kau? Macam tak okey je hari ni. Tak adalah, pandai-pandai je kau ni. Kata siapa? Kata si Izam lah. Dia menafi. Maka pergilah Ahmad dari situ. Dan Izam dah mula heran. Dia pun rasalah dahi dia. Ya ke aku tak alright ni? Tak lama kemudian, datang orang ketiga. Izam, lama aku perhati kau tahu. Aku rasa kau ni tak macam selalu lah. Kau sakit ni? Tak, kata Izam. Tak, aku tak sakit. Puaslah dia menafikan. Datang orang keempat pun kata macam tu juga. Izam tak boleh tahan. Dia masuk bilik air, dia tengok muka dia kat cermin. Yelah, aku tak sihat hari ni. Terus dia pergi klinik. Baik-baik tak sakit, dapat MC 3 hari. Maklumlah kat klinik pun kadang-kadang bisnes juga. Orang tu tak sakit, dia beri cucuk, bagi demam. Dapatlah MC kan. Itu sekadar contoh. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup dan yang mati. Tapi selalu terjadi kepada yang dah hidup. Dan yang dah mati lah kan. Berlaku juga tu. Itu sekadar contoh. Jadi macam tu lah lebih kurang yang saya nak expresskan, yang saya nak jelaskan. Rasa macam tak pandai. Seorang datang kata macam tu boleh tahan. Seorang lagi datang kata boleh accept. Seorang lagi datang mula gelabah. Seorang lagi datang terus percaya. Hati kalau dah percaya, minda pun apa lagi. Dia buat kerja dia untuk bagi jadi itu kepercayaan. Walhal pandai, akhirnya jadi bodoh. Walhal tak sakit, akhirnya jadi sakit. Tengok. Baik, fakta yang kedua. Rasa macam tak lawa. Saya ulang. Rasa macam tak lawa. Ini pun satu lagi penyakit yang selalu melanda perasaan manusia. Rasa tak lawa, rasa tak handsome. Padahal handsome tu, lawa tu, mancur tu. Tapi rasa diri tu buruk sangat.
Kecuali orang yang dah memang lawa lah. Satu dunia bagi gelaran orang terlawa kat dia. Tapi yang macam kita-kita ni, ya, kita-kita ni, anda lah yang mendengar saya, okey lagi. Memang nak tunggu orang kata kita lawa kan? Allah, kadang-kadang payah berbayar. Tuan-puan, adik-adik yang mendengar, payah berbayar. Itu pun masih tak nak kata kita lawa. Apa punya kaum? Tahunya mengutuk. Mengutuk gurau, kadang-kadang sakit hati juga kan? Yang berbayar ni apa ni? Yalah, kadang-kadang kan kita bawa dia orang minum. Tujuannya supaya dia pujilah sikit kita punya apa-apa ke kan, bagi lawa lah. Tak dia puji-pujinya. Padahal kita nak kena bayar tu makanan tu lepas ni. Tengok tu, tak zalim ke? Okey, ada satu mutiara. Cinta itu luasnya ibarat lautan. Sebab itu orang bercinta amat mudah lupa daratan. Nak orang lawa, minta maaf orang yang lawa. Biasanya macam tu lah. Ya, sebab apa? Berdasarkan pengalaman dan teladan. Dan semua orang adalah lawa. Ini saya nak tegaskan sekali lagi supaya kita jangan salah anggap dengan ciptaan Tuhan. Tak ada ciptaan Tuhan yang tak lawa, ya. Macam saya explain tadi lah. Lawa dengan tidak tu bagi Tuhan bukan ukuran yang macam mana kita ukur. Kita ukur tu lain. Tuhan melihat hati. Dan bila saya kata semua orang adalah lawa, ya, kecuali di mana tahu orangnya tak lawa? Nak tahu? Kat Sarawak. Kat Sarawak tak ada orang lawa. Dan tak ada siapa pun mengaku lawa. Sebab memang tak lawa pun. Percaya tak? Percayalah. Allah, percayalah. Ni betul ni. Bukan cubaan. Tapi betul-betul. Kalau nak tahu, orang Sarawak panggil sombong tu lawa. Ni Melayu Sarawak lah. Bukan Iban Sarawak. Melayu Sarawak. Sombong tu lawa. Perkataan lawa tu maknanya sombong. Jadi mana ada orang lawa kat Sarawak? Ada tu mungkin ada lah. Tapi siapa nak mengaku sombong? Baik-baik, tu petua lah kalau pergi Sarawak. Manalah tahu kan? Jangan kata kat orang, "Hui, lawanya awak." Nanti kena sebiji kau. Baik-baik. Okey, rasa tak handsome, rasa tak lawa, rasa buruk sangat, tak serupa orang. Tak serupa orang. Penyakit rasa macam tak lawa ni susah lah, ya. Susah lah tuan-puan dan adik-adik. Tapi terlalu perasan diri tu lawa pun susah juga. Tapi atas nama motivasi, perasaan diri tu lawa bagi saya okey. Sebab itu booster untuk bagi confident pada diri kita sendiri. Alah, sebenarnya tak ada orang tak lawa lah. Satu hari tu kan, saya nak cerita. Saya berjalan-jalan lah, ya, dengan 2-3 orang kawan. Ni kan sebenar ni. Salah seorang kawan saya tu sekarang ni dia dah jadi jutawan. Ada resort lagi kat tengah Sungai Dinding kat Perak sana tu. Masa kami jalan-jalan tu, ternampaklah seorang wanita yang menghias dirinya. Kalah kereta berhias. Mak Datuk, mata kami terpukau lah kat wanita tu. Maklumlah kereta berhias lalu. Lepas tu kawan saya yang dah bergelar jutawan sekarang ni kata kat saya, "Tuah, siapalah berani nak bagi tahu perempuan tu dia tu tak lawa?" Kesian kan? Macam tu juga masa saya berada di Brussels, Belgium. Waktu tu tengah jalan-jalan lah dengan seorang kawan. Dia ni bangsa India. Namanya Andy. Tengah jalan-jalan tu nampaklah sekumpulan orang Asia. Rasa-rasa macam orang Malaysia je tu. Allah, salah seorang wanita dalam kumpulan tu pakai skirt. Kat Brussels pakai skirt. Tak sesuai, Mak, Ayah, Atuk, Nenek. Sebab kat sana tu sejuk. Dekat nak senja pulaknya. Dah dekat-dekat nak musim, orang kata musim panas, nak ke musim sejuk gitulah. Memang menggigit. Panas kat sana menggigit, tak macam tempat kita ni. Kita kat sini sejuk pun dah menggigit. Kat sana menggigit. Dan silap-silap kalau yang berpenyakit, yang tak berpenyakit boleh dapat penyakit sebab kesejukan kat sana tu lain macam. Dan kami temui dia ni di kawasan Fountain.
Memang tak kena. Memang tak kena. Dah lah pakai skirt warna merah lagi. Dah lah warna merah, pakai stokin lagi, paras betis. Apa punya fashion. Dan untuk pengetahuan sama-sama lah kan. Mak Saleh ni di Eropah terutamanya, dia orang ni tak suka colour yang terang-terang macam tu. Yang kuning, yang merah, yang oren, yang pink. Kan ada warna-warna terbeliak pesen baru punya sekarang ni. Kalau kita bawa kereta kan, kita nampak warna hijau yang terbeliak mata kita waktu kita tengok tu kan. Mak Saleh ni tak suka lah warna macam tu. Ini ada satu orang hamba Allah, wanita lagi, pakai merah pula. Macam mana tu? Kawan saya orang India tu pun katalah kat saya, "Tuah, where do these fellows come from?" Tu sekadar cerita lah. Saya tak adalah nak mengaku pun. Sekadar cerita. Yelah, patutlah kalau nak bersolek tu, okay? Kalau nak menghias diri, jangan sampai macam kereta berhias. Patutlah kalau nak berpakaian, cuba sesuaikan dengan keadaan, suasana, cuaca, rupa dan negara. Tapi satu pertanyaan saya, salah tak? Jawab. Salah tak? Mana pula salah? Kalau itu boleh memberi kekuatan pada kita untuk mencuba sesuatu dan seterusnya berjaya, apa pula salah? Sakit di mata orang, itu dia punya pasal lah. Yang dia nak sakit hati tu apa pasal? Nasib dia lah nak berasa sakit. Kita bukan nak suruh dia tengok. Kita nak bagi confident pada diri kita sendiri. Kita nak bina kekuatan dalaman. Kita kata kita lawa, kita cantik, kita punya pasal lah. Sekali lagi, adik-adik yang mendengar rakaman ini dan tuan-puan, rasa diri tu tak lawa selalunya membuatkan seseorang tertarik ke belakang. Padahal dia boleh sangat maju kalau dari dulu dia perasan dia tu unik dan cantik. Mungkin tak cantik tapi unik. Sebab ukuran cantik antara seorang dengan seorang yang lain tak pernah sama. Tak pernah sama. Jadi apa nak takut? Jadi inilah satu lagi kekurangan yang selalu ada kat kita. Kita kenal pasti supaya kita boleh hindarkan dan tak terperangkap dalam ketakutan yang kita bina sendiri dalam diri kita untuk diri kita sendiri. Apa ceritanya? Kambing tak akan jadi kerbau walaupun dia pandai berkubang. Cuba renungkan mutiara tu. Baik, kita pergi kepada yang ketiga, ya, fakta yang ketiga. Perlu berjaya dari kekurangan ni. Apa dia yang ketiga? Rasa macam tak boleh berjaya. Rasa macam tak boleh berjaya. Ini satu lagi penyakit. Penyakit ni bukan sekadar penyakit tau, tapi wabak yang telah melanda manusia sejak dulu, berzaman dah. Tapi bukan semua bangsa. Adalah satu dua bangsa tu. Satu dua bangsa tu, faham lah. Rasa macam tak boleh berjaya. Bila rasa macam tu ada, jawabnya memang tak berjaya lah. Sebab rasa macam tak boleh. Mulalah malas pun datang, rasa tak yakin pun datang, rasa macam tak nak buat sehabis baik pun datang. Apa lagi? Rasa macam nak bersenang-senang je pun datang. Sekali lagi, jadilah orang kaya supaya boleh goyang kaki. Tapi nak jadi kaya mana boleh goyang kaki? Patutnya rasa boleh berjaya sentiasa mengatasi rasa tak boleh berjaya. Patutnya. Sebab langkah-langkah untuk gagal tu dengan langkah-langkah untuk berjaya tu sama susah, sama payah, sama lelah. Ingat senang ke nak tak berjaya? Ingat senang ke? Susah. Cuba fikir-fikir sikit. Renung-renung sikit. Dan kalau nak gagal tu sama susah dengan nak berjaya. Baik berjaya. Berjaya tu imbalannya laba. Gagal tu imbalannya derita. Nak mana? Nak mana kak? Abang? Makcik? Pakcik? Adik? Kakak? Anak-anak? YB? Datuk? Datin? Wah, ramai tu. Kena sebut. Kalau tidak kecil hati pula. Maklumlah kan. Yelah, selalulah. Kalau saya pergi ceramah ni kan, yang live ni kan, yang berdepan dengan audience ni, kena sebut nama-nama orang penting ni.
Kalau tak sebut kecil hati lah pula. Masalahnya, nak tahu? Selalunya lah, 99% ceramah yang saya cuba penuhi, jawatan kuasa tak sediakan nama-nama orang penting ni. Kan haru tu, tak sedia tu satu hal. Kadang-kadang dia tak update ikut the last participant. Orang yang tak ada, dia tak potong nama. Sudah, apa jadi? Alah, yang penting kan pengisiannya, bukan siapa yang mendengarnya. Yang penting kan penceramahnya, bukan siapa yang nak mendengarnya. Marahlah tu. Marah. Kan kena jual. Okey, seterusnya. Rasa macam tak boleh berjaya ni. Kan baik kalau ditukar jadi rasa macam boleh berjaya. Perkataan macam tu, kalau memang tak boleh berjaya, itu okey. Out, KO. Dah memang tak boleh pun. Kadang memang kita kena realistik jugalah dengan keadaan persekitaran, alam sekitar, alam flora, suasana dan keupayaan kita. Juga keupayaan orang lain. Kadang. Jadi kalau perkataan memang tu ada, itu kena sendiri mau ingatlah. Tapi kalau rasa-rasa macam, itu belum tentu lagi. Boleh jadi berjaya, boleh jadi tidak. Rasa-rasa macam tak boleh berjaya tu, dan proses mengelak dari rasa berusaha sama susah dengan rasa-rasa macam boleh berjaya. Sungguh. Tak percaya? Cubalah buat sesuatu yang gagal dengan sesuatu yang berjaya. Sama susah. Kalau tak sama susah pun, hampir sama susah. Kalau tak hampir sama susah pun, lebih susah pula. Silap-silap. Lebih baik susah untuk berjaya daripada susah untuk gagal. Berjaya itu sudahnya seronok. Gagal itu sudahnya meromok. Meromok tahu. Burung, pernah tengok burung tak? Burung kalau yang dah tak nak makan, tak nak minum tu, yang kita kurung dalam sangkar tu, tu meromok lah namanya tu. Tinggal tunggu masa je untuk kiok lah, untuk kiok. Dan mari kita renungkan ada satu mutiara. Mutiara ni tak semestinya betul lah, ya. Tapi untuk renungan saja. Maklumlah, kadang-kadang bila tak disebut kita tak perasan. Lelaki bila kaya jadi jahat. Perempuan pula bila jahat jadi kaya. Macam mana tu? Nak jadi jahat dengan nak jadi baik tu sebenarnya sama susah, ya, sama susah. So jadi baik, baik kita jadi baik. Tak gitu. Jadi itu tujuan mutiara tu saya sebut, ya. Baik. Kita dah bincangkan kenapa orang yang ada kekurangan perlu lebih berjaya daripada orang yang tak ada kekurangan. Itu pun kalau ada, ya. Kalau ada. Sebenarnya tak ada. Kita dah berikan 3 poin setiap satu isu yang kita timbulkan. Sekarang sampai masanya untuk kita cari langkah-langkah kejayaan bagi orang yang serba kekurangan. Kalau ada. Itu pun kalau ada, ya. Hakikatnya tak ada. Kita ni semuanya ada kelebihan. Kita ni semuanya unik. Cuma ukuran manusia je lah, ya, yang mengatakan kita ni kekurangan. Okey? Orang yang serba cukup tak gaduh. Yang serba kekurangan ni. Tapi jangan tak tahu, kadang-kadang orang yang serba cukup tu pun bukan boleh harap sangat. Kat dunia ni berapa punya ramai manusia yang serba cukup tapi gagal dalam hidup. Bukan sekali gagal, gagal dan terus gagal dan gagal terus gagal. Mereka orang yang sempurna. Lawa-lawa pula tu. Cantik-cantik pula tu. Cukup sifatnya. Kenapa mereka gagal? Cuba jawab. Hampir 3 suku dunia kan? Jadi kalau anda serba kekurangan, jangan takut. Peratus untuk anda berjaya jauh lebih besar daripada orang yang serba cukup. Orang yang serba cukup tu bukannya hebat sangat. Jangan marahlah orang yang serba cukup. Kalau marah, buktikan. Jangan marah aja tahu. Buktikan anda hebat. Ya, orang yang serba cukup, badannya je besar, tapi menyusahkan orang kan ramai. Sekali lagi, minta maaf orang yang merasakan dirinya besar. Ini bukan anda, tapi orang Afrika. Afrika. Orang Afrika kan besar, badannya besar-besar. Jauh sana, dia kan bukan tahu kan kita cakap pasal dia orang ni.
Okey, langkah untuk cemerlang hebat dan berjaya. Kita kupas satu-satu. Pertama, usahakan apa yang anda inginkan. Usahakan apa yang anda inginkan. Langkah pertama ni senang je. Semua orang tahu, semua orang boleh fikir sendiri. Usahakan apa yang anda inginkan. Dalam dunia ni, semua benda kena usahakan. Tak ada benda yang datang sendiri. Waimah, nak makan nasi pun kena suap sendiri. Kalau orang suapkan, silap-silap miss. Maklumlah, sambil menyuap, sambil tengok lain. Dan berbual pula tu. Anak kau ke telinga sudahnya. Macam pengantin tu, makan bersuap. Alahai. Makan bersuap depan orang pula. Tapi biar makan bersuap, jangan makan suap. Benda yang kita tak usahakan, tak menjadi. Kalau menjadi pun, hidup segan lah orang kata. Macam sawah yang kita tak usahakan tu. Tumbuh padi. Tumbuh tu mungkin tumbuh, tapi padi angin. Orang yang bersawah dia tahulah apa benda padi angin tu kan. Dia padi juga, tapi tak ada isi. Itulah namanya padi angin. Tanam ubi tak buat batas. Tumbuh juga, tapi hasilnya tak seberapa. Berbanding kalau kita usahakan sebagai tanaman komersial. Dia punya isi. Nah, kau, tu dia. Besar lengan. Besar lengan kuman. Kan ada aktor yang besar tu. Okey, faham ya? Setiap benda yang kita nak berjaya padanya, kita kena usahakan. Tak ada kompromi. 2. Rangka skrip untuk ke situ. Rangka skrip untuk ke situ. Macam mana tu? Buat langkah-langkah yang perlu kita ambil. Misalnya, untuk beli sebuah kancil. Apa langkahnya? Apa? Pertama, simpan duit. Sebulan sekian-sekian. Sebulan 1,000. Misalnya, dalam tempoh 3 tahun, cukup untuk sebiji kancil. Kancil kereta lah. Bukan kancil yang kat hutan tu. Kancil kereta. Boleh beli cash lagi. Itu dipanggil apa? Dipanggil skrip. Atau dalam istilah 3EM dipanggil imajinasi cemerlang. Sekali lagi, anda kena bacalah membina imajinasi cemerlang yang dah kita rakamkan dulu. Baca pula. Mendengar. Okey. Imajinasi cemerlang ni sebenarnya kena ditulis. Kalau boleh, tulis di kepala pun boleh. Kalau boleh. Tapi nak power lagi, tulis atas kertas dan tampal di dinding. Hari-hari tengok. Hari-hari tengok. Dalam rangka skrip ni, saya nak nasihatkan anda, ya, bijak-bijakkanlah diri. Bijak-bijakkanlah diri. Langkah bijak orang cemerlang adalah orang yang hidup dengan meniti skrip. Langkah bijak orang berlakon adalah berlakon mengikut skrip. Langkah silap orang tak cemerlang selalu buat hidup ikut sedap. Langkah tak bijak si pelakon ialah berlakon ikut suka. Lebih kurang macam tu lah, ya. Dan, now, kita sambung. Langkah kedua ni. Apa dia langkah kedua? Langkah kedua ni sebenarnya belum habis lagi. Banner skrip ke situ. Iya, banner skrip ke situ. Okey, katalah dah banner skrip ke situ. Paling tidak, sediakan plan A dan plan B. Tapi bukanlah maknanya bila ada plan A ni tak perlu sungguh-sungguh. Sebab ada plan B. Kena sungguh-sungguh juga. Kena fulun habis juga. Kalau tak menjadi, tapi biasanya kalau buat sungguh-sungguh menjadi. Iya, percayalah. Jangan salahkan takdir dulu sebelum anda berusaha sesungguhnya. Ini tidak baru hangat-hangat telur ayam. Dah anggap suratan takdir. Silap tu, silap. Bahkan saya pernah menyarankan supaya berusaha sehingga 10 kali. Kalau gagal juga, tak berjaya juga, itu takdir. Sebab dah 10 kali, man. 10 kali, bukan sikit. Berniaga air tebu 10 kali gagal. Air tak payahlah buat untuk kali yang ke-11. Cukuplah tu.
Itu baru cuba setengah, satu pun belum, baru setengah sudah back off ke? Dah anggap bukan rezeki ke? Dah anggap takdir tak berpihak ke? Oh, banyak cantik. Katalah dah cantik sangat dah, ya. Skripnya betul, usahanya sungguh-sungguh, doanya padu, tapi masih gagal. Tak usah kecewa sangat sebab kita ada plan B. Plan B ni sebenarnya sama padu macam plan A. Asasnya sama, cuma caranya saja yang berbeza. Yalah kan, dalam plan A dah berhabis-habisan hingga 10,000 dikeluarkan. Mungkin asas modal tu boleh digunakan pula untuk membangunkan plan B. Alah, senang cakap macam ni lah. Sediakan backup untuk plan-plan yang kita rangka dan kita susun tu. Actually bukan plan, skrip-skrip yang kita dah rangka tu. Yang ketiga, hasilkan sesuatu yang unik. Hasilkan sesuatu yang unik. Anda serba kekurangan, katalah begitu. Buat sesuatu yang unik sesuai dengan kekurangan yang ada pada diri anda tu. Itu pun kalau betul lah ada kekurangan, sebenarnya tak ada. Macam saya kata awal-awal dulu. Apa? Cacat, bisu. Hey, itu kelebihan yang tak ada pada orang yang sempurna sifat. Kan kelebihan tu, orang yang sempurna sifat buat macam mana pun tak bisu punya. Tak cacat punya, tak ada kelebihan lah tu. Gunakan kelebihan yang selalu orang anggap kekurangan untuk mencipta keunikan. Contoh ya. Berapi je ni. Contoh. Satu hari tu, saya dapat kad raya tau daripada seorang pengirim. Gambar lukisan, menariklah juga. Ada nota kecil kad raya yang saya terima tu. Dia kata apa? Kad ini dilukis oleh Sianu dengan menggunakan kaki. Canggih tu. Terkejut saya. Cantik taklah, cantik sangat. Tapi bila dilukis dengan kaki, kira cantik sangat lah tu. Unik lukisan tu. Jadi anda yang mendengar, kalau anda merasakan anda serba kekurangan, ingat sekali lagi. Anda tak kekurangan. Anda hanya rasa begitu. Hasilkan sesuatu yang unik yang tak mampu dihasilkan oleh orang yang sempurna. Pasti berjaya. Pasti berjaya. Katanya siapa ni? Katanya Tok Batin dalam filem Seri Mersing. Okey, ada satu mutiara. The eagle does not catch flies. Burung helang tak sambar lalat. Renungkan. Okey. Now, kita sampai pada perbincangan tentang berjaya daripada kekurangan. Kan? Sampailah pada penghujung. Lama dah kita bincang ni. Dan saya harap anda yang mendengar, tak kiralah siapa, tuan ke, puan ke, anak-anak ke, abang adik ke, yang mungkin terdiri dari serumah ke, suri rumah mana tahu, pekerja industri ke, kaki tangan pejabat ke, atau hanya seorang lelaki bernama suami ke, atau siapa sajalah, mendapat sesuatu untuk menggapai apa yang dinamakan kejayaan dalam hidup. Kita ni semua ibarat orang yang tak ada kaki. Walaupun secara nyatanya kita ada kaki. Tapi selagi namanya manusia biasa. Dengar sekali lagi. Biasa. Kita ni ibaratnya tak ada kaki, Kak Oi. Yelah, mana ada manusia yang sempurna semua perkara? Mana ada manusia yang perfect 100%? Mana ada? Hebat tang tu, kurang tang ni. Tang ni bagus, mungkin tang tu pula yang tak bagus. Selagi namanya manusia lah. Okey, saya nak sudahkan rakaman kita ni tentang berjaya melalui kekurangan ni dengan sebuah cerita. Ceritanya macam ni. Satu hari, ada seorang yang terkenal kuat dan rajin di sebuah negeri. Kerja dia apa tau? Kerja dia tebang pokok. Sekarang ada lagi tak orang yang kerjanya tebang pokok? Ada, apa pula tak ada? Jangan ingat sebab kita tinggal kat kondo, tak ada lagi orang yang kerjanya cari kayu. Nak cari kayu. Ada. Baik. Satu hari, habislah pokok yang di kampung tu, orang tu dah tebang. Bila dah habis pokok, tak adalah lagi pokok. Itulah tak tanam semula.
Bila dah habis ni, si pemotong kayu pun pergilah ke kampung lain untuk mencari mana-mana ada pokok yang boleh ditebang. Mana pokok yang boleh ditebang pula? Cari upah tebang pokok. Itu yang betul. Akhirnya sampailah dia ke sebuah kampung di mana terdapatlah seorang saudagar kayu. Dia pun mintalah kerja sebagai penebang pokok dengan saudagar tu. Tanya saudagar, dah berapa berapa lama engkau kerja tebang pokok ni? 30 tahun, tuan. Saya boleh tebang 10 batang pokok dalam sehari. Saya ada tenaga yang cukup dan tahu semua taktik pokok. Pokok nak bagi jatuh kiri, saya tahu. Nak bagi tumbang kanan, saya tahu. Malah nak bagi tak tumbang selepas dipotong pun saya tahu. Wah, punya hebat. Wah, kata saudagar, orang macam kau lah yang aku perlukan. Sebab aku perlukan 15 batang pokok tumbang setiap hari. Boleh kau buat? Boleh, jawab pemotong kayu, yakin dan padu. Maka mulalah dia bekerja untuk saudagar tu. Pada hari pertama dia bekerja, dia bukan tebang 15 pokok, tapi 20 pokok. Saudagar punya suka. Dia pujilah pemotong kayu tu sampai kembang lah, orang kata, koyak rabak seluar dia. Tak jejak bumi. Hari kedua, pemotong kayu masih boleh tebang 15 pokok, tapi lambat sikit daripada semalam. Hari ketiga, masih 15 pokok, tapi lebih lambat daripada semalam. Hari keempat, turun 13 pokok dan makin lambat. Hari kelima, tinggal 10 pokok dan masa yang diambil lebih lama daripada semalamnya lagi. Masuk hari ke-6, tinggal 5 pokok je. Mulalah saudagar naik hantu. Yelah, orang bisnes kan, tahunya nak untung. Apa pasal ni? Engkau ni asyik makin sikit aja boleh tebang pokok. Tak macam mula-mula dulu. Apa, makan gaji buta ke? Tunduklah si pemotong kayu. Entahlah, tuan. Saya dah cuba sedaya upaya saya, tapi masih jumlah pokok yang dapat saya tebang makin berkurangan. Saya mengaku saya tewas dan gagal dengan tugas saya. Kata saudagar, bak sini kau punya kapak, aku nak tengok. Lepas saudagar belik-belik kapak tu, dia pun tanya, sejak bila yang hari terakhir kau asah kapak ni? Rupanya kapak tu tak pernah berasah. Sebab terlampau sibuk nak kejar matlamat, cara menjadi lupa. Semua yang mendengar rakaman ini, hidup perlu bijak. Tak ada istilah serba kekurangan, yang ada kebijaksanaan. Kalau kita gagal, bukan gagal pasal kita tak kuat berusaha, tapi mungkin gagal kita mengenal keistimewaan dan keunikan kita. Atau gagal mengenal pasti kecerdikan diri kita sendiri. Salam sayang, salam ceria dan salam membina kecemerlangan dari kekurangan. Kita semua hebat, unik dan luar biasa bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pesanan daripada Dr. H.M. Tuah Iskandar. Diharap ia dapat menjadi amalan dan bekalan hidup anda yang gemilang. Anda boleh sampaikan sebarang respon atau mendapatkan produk-produk ilmiah Telaga Biru Sendirian Berhad di talian 0362724070 atau lawati laman web www.telagabiru.com.my.